Dan anak-anak murid dia yang duk ikut dia duduk belakang tadi ni terkejut. Syekh, betul ke Syekh? Betul ke ni? Berkenan dengan perempuan Kristian ke? Dia suruh murtad ni. Mereka semua tak sangka lah kata dia akan setuju. Tengok Tok Syekh dia kata, baik, saya setuju. Ada satu kisah yang sangat-sangat masyhur. Maulana Zakaria rahmatullah alaih dalam kitab dia selalu ulang-ulang kisah ni. Kisah ni adalah berkenaan dengan satu orang syekh, nama dia Abdullah, Syekh Abdullah Al-Andalus. Syekh Abdullah Al-Andalus ni kan Andalusia dekat Spanyol sana. Dia adalah satu orang syekh yang sangat besar, tok guru yang sangat besar. Dia ada berpuluh ribu pengikut anak murid. Pi mana beribu-ribu anak murid dia duk ikut. Dia buat apa orang kata perhimpunan ke apa ke, buat ceramah ke apa ke, beribu-ribu melempah-lempah orang datang dia punya ceramah dia. Jadi pada satu hari depa bersafar masuk ke dalam satu kampung di Spanyol sana dekat Andalusia sana. Ada satu kampung tu, kampung orang Kristian. Depa nak lalu saja di situ. Apabila depa lalu dekat situ, tok guru tadi ni telah terpandang kepada satu orang perempuan muda Kristian, dan dia telah jatuh cinta dengan perempuan tadi ni. Maka dia pun pi ikut je perempuan tu ke mana-mana, dan perempuan tu balik ke rumah dan dia dapat tahu itu rumah perempuan tu. Dia terus pi ketuk pintu tersebut, dan pintu tersebut telah dibuka oleh satu orang lelaki tua, dan lelaki itu merupakan pemimpin ataupun ketua kampung kepada kampung tersebut. Dan syekh tadi pun bagi tahu, saya berkenan dengan anak perempuan kamu, saya nak kahwin dengan anak perempuan kamu. Dia bagi tahu direct terus kan, bagi tahu direct terus. Bila pak dia tengok yang mai meminang anak dia ni adalah satu orang syekh besar daripada orang Islam, maka dia kata inilah peluang dia. Dia kata, boleh hang syok kat anak aku noh. Syok kat anak aku boleh. Hang boleh kahwin. Tapi dengan syarat hang kena murtad. Pertama dia suruh murtad. Kedua dia suruh menjadi pengembala kepada ladang khinzir di sebelah rumah dia. Sebelah rumah dia ada ladang khinzir penuh dengan selut dan lumpur. Dan anak-anak murid dia yang duk ikut dia duduk belakang tadi ni terkejut. Syekh, betul ke Syekh? Betul ke ni? Berkenan dengan perempuan Kristian ke? Dia suruh murtad ni. Mereka semua tak sangka lah kata dia akan setuju. Tengok Tok Syekh dia kata, baik, saya setuju. Dia setuju. Maka anak-anak murid dia semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang menangis, ada yang pingsan, ada yang terus lari, ada yang balik kecewa dengan tok guru yang telah meninggalkan agama disebabkan satu orang perempuan. Jadi pakat-pakatlah Tok Syekh kata, kamu semua baliklah, kamu pergi cari syekh yang lain, pergi cari tok guru yang lain. Aku sudah tinggalkan kamu semua, dan kamu semua pun kena tinggalkan aku. Maka dia pun pakat-pakat balik. Maka tinggallah syekh tadi ni dengan isteri barunya di rumah tersebut sebagai pengembala khinzir di situ. Jadi setahun berlalu, ada beberapa orang murid kepada syekh tadi yang merupakan orang-orang yang sangat soleh. Antaranya Imam Ash-Shibli, antaranya juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Kedua-duanya adalah tokoh wali Allah yang sangat terkenal. Ini bukan kisah pasal mereka, ini kisah pasal tok guru mereka. Mereka menjadi wali disebabkan tok guru mereka. Tok guru mereka punya ajaran menjadikan mereka ini kekasih Allah. Jadi mereka ni punyalah sedih bila tengok tok guru mereka sendiri pun murtad. Maka selama sepanjang tahun itu tak henti-henti mereka doa pada Allah, kembalikanlah syekh kami ya Allah, kembalikanlah syekh kami ya Allah. Dan pada tahun yang berikutnya mereka pun datang semula untuk menziarahi syekhnya. Dia tengok syekh dia masa tu dalam keadaan sedang mencuci badan natang tu lah. Dalam keadaan dia pakai baju apa ni, biara apa, baju apa tu macam bishop punya baju tu kan. Baju orang Kristian padri tu. Sambil ada satu cross yang besar, satu salib yang besar dekat dia punya dada dia. Jadi bila tok guru dia nampak anak murid kesayangan dia di situ, dia terus lari. Dia malu nak bertemu dengan anak murid dia tadi ni. Dia lari pergi dekat kat sungai, dia duduk kat tepi sungai. Menangis dia dekat situ. Jadi Syibli dengan Junaid Baghdadi ni pun datang nak tegur. Sagi takut dia nak tegur lagi, takut dia lari lagi lah apa semua. Maka mereka pun tinggalkan dia. Setahun lagi berlalu, mereka tiap hari doa, kembalikanlah syekh kami ya Allah. Tak putus asa minta doa daripada Allah. Tahun yang seterusnya mereka datang sekali lagi.
Dan mereka dapati ketika itu syekh mereka sedang mandi di sungai yang sama. Sedang mandi di sungai yang sama, dan mereka mendekati syekh mereka. Tiba-tiba syekh yang cakap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bunyalah seronok. Imam Junaid, Imam Shibli dan beberapa sahabat lain seronok, menangis bercucuran. Terus dia pergi peluk tok guru dia. Tok guru dia pun menangis sekali. Tok guru dia panggil semua, mai berkumpul duduk kat bawah pokok. Saya nak cerita satu pengajaran yang sangat besar, dia kata. Sangat besar, dia kata, pengajaran ini pengajaran paling besar yang takkan kamu dapati daripada mana-mana buku, daripada mana-mana kitab, daripada mana-mana ulama. Duduk, aku nak cerita pada kamu. Maka pakak-pakaklah duduk. Kamu tahu kenapa, apa yang berlaku kepada aku dan kenapa ianya berlaku kepada aku? Dia kata, ceritakan kepada kami Tuan Syekh. Dia kata, ketika aku masuk ke dalam kampung tersebut bersama dengan pengikutku yang berpuluh ribu orang di belakang ni, ketika aku melihat orang-orang Kristian sedang menyembah sesuatu selain daripada Allah, sedang membasuh tu, menatang tu, sedang duk cuci, duk bagi makan kepada benda-benda tu dan sebagainya, dengan orang perempuannya dalam keadaan terbuka hijab dan sebagainya, terdetik dalam hati aku, alangkah hinanya mereka ini, dan alangkah baiknya jika mereka menjadi seperti aku. Aku terdetik hanya ayat itu saja dalam hati aku. Kemudian aku dapat rasakan ada sesuatu yang telah keluar daripada hati aku. Dan aku berkata, ya Allah, aku sekarang ini bukan lagi dalam kawalan diriku. Aku sekarang menyerah diriku kepada takdirmu, ya Allah. Dan sungguh Allah Ta'ala bagi dia murtad, bagi dia jaga khinzir, bagi dia duduk dengan orang perempuan tak pakai tudung apa semua. Semua benda yang dia hina tu, Allah Ta'ala bagi dia rasa. Lepas 2 tahun dia dah rasa semua, baru Allah Ta'ala kembalikan syahadah kepada dia. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi rasa. Hang duk hina mereka, lah ni aku bagi hang rasa tengok macam mana. Kalau hang mati ni masuk neraka selama-lamanya. Tapi Allah Ta'ala sayang pada dia, dan disebabkan berkat doa daripada anak-anak murid dia yang tak putih-putih tadi, Allah Ta'ala kembalikan dia ke dalam Islam. Dan dia pun menceritakan kisah tersebut kepada anak-anak murid dia. Dia kata, hati-hatilah kamu dengan sifat takabur. Hati-hatilah kamu dengan sifat takabur, sifat ujub, sifat-sifat ini. Kerana Allah Ta'ala ni tak pernah lalai daripada menilik hati setiap kita. Kita ada terdetik sikit saja, Allah Ta'ala tahu. Kita ada terdetik sikit saja, aku lagi baik daripada dia, Allah Ta'ala tahu. Siaplah nanti.